Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Harakian Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik, video pada kali ini Cikgu nak kongsikan berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk bab yang keempat, matematik pengguna percukaian. Okey, di bawah silibus subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Di mana soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti Mesra Digital Matematik tingkatan 5 KSSM bermula muka surat 51 hingga muka surat 56. Okay, kita terus pergi kepada soalan. Okey, tengok kat nota ni ya. Cukai ialah kewajiban kewangan yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan, perbadanan atau syarikat untuk perbelanjaan negara dan lain-lain. Percukaian merupakan sumber pendapatan kerajaan, alat pelaksanaan polisi kerajaan, alat kawalan penjualan barang atau perkhidmatan dan alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, baik. Nyatakan tujuan percukaian dan huraikan setiap tujuan. Okey, contoh tujuan yang pertama ni dibagi sumber pendapatan kerajaan. Huraian dia sebagai contoh kat sini untuk membiayai projek pembangunan negara. Contohnya pembinaan jalan raya, sekolah, hospital dan sebagainya. Jadi untuk tiga tujuan yang lain tu kita kena buat huraian. Jadi sebagai cadangan jawapan, cikgu dah sediakan kat sini sebagai panduan para pelajar, okay, dan juga guru-guru yang mungkin menonton video ini. Okay, baik. Tujuan alat pelaksanaan polisi kerajaan. Huraian dia, polisi kerajaan mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya cukai keuntungan harta tanah CKHT dikenakan untuk mengurangkan aktiviti pelaburan tanah yang keterlaluan. Tujuan yang ketiga, tu kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Kadar cukai boleh membantu kerajaan mengawal penjualan barangan atau perkhidmatan. Kadar cukai yang tinggi boleh mengurangkan pembelian suatu barangan atau sebaliknya. Contohnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Okay. Tujuan yang keempat tu alat kawalan untuk menstabilkan ekonomi. Cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Contohnya pakej rangsangan ekonomi PRE Prihatin menyediakan bantuan segera untuk meringankan beban semua. Ini antara contoh cadangan jawapan. Okay. Jawapan lain yang sesuai juga diterima. Okay. Kita terus pergi kepada muka surat 52. Okay. Tengok dekat nota tu jenis-jenis cukai. Kata cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan. Pengelakan cukai boleh didenda atau dipenjara di bawah akta atau kanun yang berkenaan. Okey, baik. Soalan dia. Okey. Contoh kat sini kita tengok. Jawab setiap soalan berikut. Okey, Encik Tan ialah pemilik sebidang tanah pertanian di Negeri Sembilan. Dia menerima notis tuntutan dalam borang 6A kerana tidak membayar cukai tanah dan dia masih gagal menjelaskan jumlah dituntut dalam tempoh dinyatakan dalam notis tuntutan itu. Soalan A, nyatakan pihak berkuasa yang mengeluarkan notis tuntutan. Jawapan dia pejabat tanah dan galian. B, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak berkuasa? Okay, tanah Encik Tan boleh dirampas. Okey, ada 4 soalan dekat sini. Okey, kita tengok nombor 1. Kita tengok kata soalan dia tu dan kata jawapan lah, cadangan jawapan yang cikgu telah sediakan. Okey, baik. Tengok soalan 1. Kita nak bagi faham. Nyatakan pihak berkuasa yang mengutip cukai pintu. Jawapan dia majlis perbandaran atau majlis daerah. B, nyatakan satu kegunaan kutipan cukai pintu. Antara satu kegunaan dia untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar. Okay. Soalan yang kedua. Azhar mempunyai sebuah motosikal.
A. Nyatakan jenis cukai yang perlu dibayar oleh Azhar untuk motosikalnya. Jawapannya cukai jalan. B. Kepada siapakah Azhar perlu membayar cukai itu? Jawapannya Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Soalan ketiga, jika Hasnida layak membayar cukai pendapatan, nyatakan dua cara untuk membuat pembayaran cukai. Yang pertama, bayar sekaligus kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan PCB kepada lembaga hasil dalam negeri LHDN. Soalan yang keempat, cukai yang dikenakan atas setiap kad kredit utama ialah RM25 setahun. Cukai yang dikutip oleh pengeluar kad kredit akan dibayar kepada pihak berkuasa. Nyatakan jenis cukai yang dikenakan dan pihak berkuasa itu. Jawapannya ialah jenis cukai perkhidmatan. Pihak berkuasa yang terlibat ialah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Okey, selesai muka surat 52. Okey, kita pergi kepada muka surat 53. Okey, di mana kita akan masuk bagaimana kita nak kira kata pendapatan bercukai, okey, pengecualian cukai, pelepasan cukai dan sebagainya. Itulah. Okey, rumus yang digunakan adalah pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Okey, sebagai contoh kat sini. Jumlah pendapatan tahunan Puan Eng ialah RM86,500. 20% daripada pendapatannya adalah dikecualikan cukai. Dia menderma RM1,000 kepada rumah anak yatim yang diluluskan oleh kerajaan. Dan jumlah pelepasan cukainya ialah RM18,500. Hitung pendapatan bercukai Puan Eng. Jadi, pendapatan tahunan kita dah tahu 86,500. Sekarang ni kita nak kira pengecualian cukai itu 20% daripada pendapatan. Jadi 20% daripada pendapatan tahunan RM86,500. Itu adalah dia punya pengecualian cukai. Dan satu lagi yang dikecualikan cukai adalah derma RM1,000. Jadi tambah dua ni akan dapat 18,300. Pelepasan cukai kat sini RM18,500. Jadi nak kira pendapatan bercukai, gunakan rumus dekat atas tu, jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan cukai. Jumlah pendapatan tahunan dia RM86,500 tolak pengecualian cukai tadi jumlah dia 18,300 tolak pelepasan cukai 18,500, dapatlah pendapatan bercukai dia RM49,700. Okey, baik, selesai contoh. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Pendapatan tahunan Encik Zaki ialah RM102,000. RM8,500 daripada pendapatan tahunannya adalah dikecualikan cukai. Dia telah menderma RM1,500 dan RM2,500 masing-masing kepada sebuah perpustakaan dan sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jumlah pelepasan cukai Encik Zaki ialah RM24,350. Hitung pendapatan bercukai Encik Zaki. Okey, baik. Jadi jawapannya dekat sini, cikgu terus masuk kepada jawapan dah. Okey, mula-mula sekali kita kira jumlah pengecualian cukai. Pertama RM8,500 tu tambah 1,500 tu derma, okey, derma kepada perpustakaan. Lepas tu tambah lagi 2,500 tu derma kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadi jumlah pengecualian cukai dia RM12,500. Jadi nak kira pendapatan bercukai guna rumus pendapatan tahunan tolak jumlah pengecualian cukai tolak jumlah pelepasan cukai. Okey, pendapatan tahunan 102,000. Okey, tolak jumlah pengecualian cukai itu 12,500 tolak jumlah pelepasan cukai dia. Okey, 24,350. Okey, jadi pendapatan bercukai dia RM65,150. Okey, selesai soalan nombor 1. Kita pergi kepada nombor 2. Okey. Pendapatan tahunan Punita ialah RM96,000. RM5,200 daripada pendapatan tahunan Punita adalah dikecualikan cukai.
Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai punita. Okey, dalam jadual ni pelepasan cukai dia individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM7,000, insurans perubatan RM2,300. Hitung pendapatan bercukai punita. Okey, jadi penyelesaian dia kat sini, pertama sekali kita kira jumlah pelepasan cukai yang ada dalam jadual ni. Okay, RM9,000 tambah RM7,000 tambah 2,300, jumlah pelepasan cukai RM18,300. Okay, jadi nak kira pendapatan bercukai guna rumus pendapatan tahunan tolak jumlah pengecualian cukai tolak jumlah pelepasan cukai. Okay, jumlah pendapatan tahunan dia RM96,000 tolak jumlah pengecualian cukai itu RM5,200, tolak jumlah pelepasan cukai yang kita dah kira ni RM18,300. Jadi pendapatan bercukai dia RM72,500. Okey, selesai muka surat 53. Okey, kita pergi kepada muka surat 54. Okey. Berkaitan dengan rebate cukai. Okey, rebate cukai sebanyak RM400 akan diberikan jika pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Dan rebate cukai diberikan kepada jumlah bayaran zakat atau fitrah yang dibuat oleh warga negara Muslim. Okey, baik. Jadi kita kena faham rebate cukai itu macam mana. Okey, baik. Soalan nombor 1. Pendapatan tahunan Encik Lim pada tahun 2020 adalah sebanyak RM76,650. RM10,500 daripada pendapatan tahunan Encik Lim merupakan allowance yang dikecualikan cukai. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya adalah sebanyak RM33,184. Soalan A, tentukan sama ada Encik Lim layak mendapat rebate cukai sebanyak RM400. Layak ke tidak, kita kena kira. Maksudnya nak kira layak ke tak tu kita kena kira pendapatan bercukai beliau lah. B, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Okey, bagaimana nak kira? Okey, baik. Jalan penyelesaian dia kat sini. Okey, muka surat 54. Okey, baik. Mula-mula kita kira pendapatan bercukai. Okey, sama dengan pendapatan tahunan tolak jumlah pengecualian cukai tolak jumlah pelepasan cukai. Okey, pendapatan tahunan dia dalam soalan tu dia bagi RM76,650 tolak jumlah pengecualian cukai dia tu RM10,500 tolak jumlah pelepasan cukai RM33,184. Jadi jumlah pendapatan bercukai dia RM32,966. Jadi pendapatan bercukai ni kurang daripada RM35,000. Jadi beliau layak mendapat rebate cukai RM400. Okey, B itu nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lim. Jadi kita kena rujuk jadual kata taksiran cukai pendapatan tahun 2020 tu. Okey, banjaran pendapatan cukai kita kena tengok antara RM2,000 hingga RM35,000. Pengiraan dia, okey, RM20,000 yang pertama, cukai dia RM150. Manakala baki dia tu untuk RM15,000 berikutnya tu kadar dia 3%. Okey, baik. Mula-mula kita kira cukai bagi RM20,000 pertama kita ambil kat sini RM150. Cukai atas baki berikutnya, jadi baki dia berapa? RM32,966 tolak RM20,000 dapat baki dia. Darab dengan 3%. Dan kita dapat jawapan dia lah kat situ. Okey, RM388.98. Okey, itu cukai atas baki. Okey, baik. Cukai pendapatan yang perlu dibayar RM150 tambah RM388.98 tolak dengan 400 rebate cukai yang dia dapat tu. Jadi cukai yang perlu dibayar ialah RM138.98. Okey, selesai soalan 1. Soalan yang kedua tu. Jadual di bawah menunjukkan ringkasan taksir sendiri Nadia pada tahun 2020. Okey, butiran dia pendapatan tahunan RM68,750, zakat yang dibayar RM520, pelepasan cukai
Okey, individu RM9,000, gaya hidup RM2,500, insurans perubatan RM2,400, KWSP RM4,000. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Nadia. Okey, penyelesaian dia kat sini. Pendapatan bercukai dia, pendapatan tahunan, tolak jumlah pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Jadi kat sini pendapatan tahunan dia RM68,750. Okey. Pengecualian cukai tak ada kat sini, dia tak kata tak ada bagi tahu dia bagi derma ke sumbangan, tak ada. Okey. Pelepasan cukai ada, senarai dia kat sini. Jadi 68,750 tolak kita buat dalam kurungan, kita tambah yang ni. RM9,000 tambah RM2,500 tambah RM2,400 tambah RM4,000 pelepasan cukai tu. Jadi kat sini kita dapat jumlah pelepasan cukai tu RM17,900. Jadi pendapatan tahunan RM68,750 tolak jumlah pelepasan cukai itu RM17,900 sama dengan RM50,850 pendapatan bercukai. Okey, untuk kira cukai pendapatan yang perlu dibayar kena rujuk kata jadual tu, jadual taksiran cukai tu. Okey, banjaran pendapatan bercukai kita kena tengok RM50,000 hingga RM70,000 tu. Pengiraan dia untuk RM50,000 yang pertama, okey, cukai dia RM1,800. Untuk baki dia tu RM20,000 berikutnya, kadar dia 14%. Okey, baik. Cara kira cukai pendapatan. Okey, cukai bagi RM50,000 yang pertama. Okey, cukai dia RM1,800. Itu tetap yang tu. Cukai atas baki berikutnya. Jadi baki dia berapa? RM50,850 tolak RM50,000 darab dengan 14%. Jadi dapat RM119. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar RM1,800 tambah RM119 dan tolak RM520 zakat tu. Zakat ni macam rebate cukai. Okey. Jadi kita tolak RM520. Jadi yang perlu dibayar adalah RM1,399. Okey, selesai muka surat 54. Kita pergi kepada muka surat 55. Okey, ini berkaitan dengan potongan cukai bulanan PCB. Ialah potongan pendapatan saraan pekerja pada setiap bulan untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Jika cukai yang perlu dibayar lebih daripada jumlah PCB pada akhir tahun, bayaran cukai yang tidak mencukupi ataupun cukai yang perlu dibayar tolak dengan jumlah PCB perlu dijelaskan kepada LHDN. Okey. Jika jumlah PCB lebih daripada cukai yang perlu dibayar pada akhir tahun, maksudnya lebihan potongan PCB itu, jumlah PCB tolak cukai yang perlu dibayar, berapa akan dipulangkan oleh HDN ke dalam akaun pembayar cukai. Okey, baik, kita tengok soalan nombor 1. Pendapatan bercukai ZUL pada tahun 2020 ialah RM82,800 dan bayaran zakat ialah RM550. Potongan cukai bulanannya ialah RM497 sebulan. Soalan A, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh ZUL bagi tahun tersebut. B, nyatakan tindakan ZUL yang seterusnya selepas membuat taksir sendiri. Okey, penyelesaian dia kat sini. Okey, untuk kira cukai pendapatan kita kena rujuk jadual taksiran cukai tahun 2020 tu. Kita kena tengok. Okey, sekarang ni pendapatan ZUL ni, pendapatan bercukai dia 82,800. Jadi kita kena tengok jadual banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000. Pengiraan dia untuk RM70,000 yang pertama, cukai dia RM4,600. Manakala untuk RM30,000 berikutnya ataupun baki, cukai atas baki berikutnya kadar dia 21%. Okey. Baik. Jadi cara kira dia, cukai bagi RM70,000 pertama sama dengan RM4,600. Cukai atas baki berikutnya, baki dia berapa? RM82,800 tolak RM70,000 dapat baki dia darab dengan 21%.
Jadi akan dapat RM RM2,688. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar RM RM4,600 tambah RM RM2,688 dan tolak RM RM550 zakat tu. Jadi cukai yang perlu dibayar adalah RM RM6,738. Okey, itu cukai perlu dibayar berdasarkan pengiraan. Okey, sekarang ni B ni kita nak kira jumlah PCB. Okey, dia kata setiap bulan tu potongan cukai RM RM497 sebulan. Jadi kita kena kira setahun. Jadi setahun ada 12 bulan. Jadi 12 darab dengan RM RM497. Jumlah PCB untuk tahun tersebut RM RM5,964. Jadi kita tengok bandingkan dengan cukai perlu dibayar tadi. Maksudnya bila potong PCB kurang daripada yang perlu dibayar. Jadi berapa lagi bayaran cukai tidak mencukupi? Maksudnya yang perlu dibayar oleh Zul kepada LSDN RM RM6,738, tolak jumlah PCB itu RM RM5,964. Jadi baki yang tidak mencukupi adalah RM RM774. Jadi Zul perlu membayar lagi RM RM774 kepada LSDN. Okey, selesai soalan 1. Soalan yang kedua, jadual di bawah menunjukkan ringkasan taksir sendiri Alex pada tahun 2020. Okey, butiran dia, pendapatan tahunan dia RM RM98,500. Derma RM RM400. Pelepasan cukai jumlah dia RM RM37,900. Jumlah potongan cukai bulanan Alex pada tahun 2020 ialah RM RM6,409. Berapakah amount yang akan dipulangkan oleh LSDN ke akaun Alex? Okey, ini kes untuk yang dia bayar lebih. Maksudnya LSDN kena pulangkan balik. Jadi cara kira dia kita tengok. Okey, nak kira pendapatan bercukai, rumus yang sama. Okey. Pendapatan tahunan tolak jumlah pengecualian cukai tolak jumlah pelepasan cukai. Okey, pendapatan tahunan dia RM RM98,500 tolak dengan pengecualian cukai ni derma. Derma termasuk dalam pengecualian cukai. Okey, dia berbeza dengan zakat. Zakat adalah sama konsep dengan rebate cukai. Okey. Derma adalah pengecualian cukai. Jumlah pelepasan cukai dia dah bagi RM RM37,900. Jadi RM98,500 tolak RM RM400 tolak RM RM37,900. Jadi pendapatan bercukai dia RM RM60,200. Menggunakan nilai pendapatan bercukai ni kita rujuk jadual taksiran cukai tu. Kita tengok banjaran pendapatan bercukai antara RM50,000 hingga RM70,000 tu. Pengiraan dia untuk RM50,000 pertama, kadar dia cukai dia RM1,800. Manakala untuk baki dia tu RM20,000 berikutnya. Maksudnya baki selepas RM50,000, kadar dia 14%. Okey. Jadi cara kira dia, cukai bagi RM50,000 yang pertama adalah RM RM1,800. Manakala cukai atas baki berikutnya, baki dia kita kena kira kat sini. RM RM60,200 tolak RM50,000 dapat baki dia. Jadi setiap baki itu darab dengan 14%, dapat dia punya cukai atas baki RM RM1,428. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM1,800 tambah RM1,428. Jadi tak ada rebate cukai kat sinilah. Okey, sebab pendapatan bercukai dia adalah lebih daripada RM35,000. Jadi tambah 2 ni akan dapat RM RM3,228. Okey, cukai yang pendapatan yang perlu dibayar. Jadi kita bandingkan dengan jumlah potongan cukai itu. Okey, yang dipotong RM RM6,409. Cukai pendapatan yang perlu dibayar hanyalah RM3,228. Jadi yang dipotong tu lebih. Okey. Jadi amount yang perlu dipulangkan oleh LSDN kepada Alex, okay, RM RM6,409 tolak RM RM3,228. Jadi jumlah yang perlu dipulangkan oleh SDN adalah RM RM3,181. Okey, selesai kat situ. Okey, muka surat 56. Okey, muka surat terakhir untuk video part 1 ni. Okey.
Jadual di bawah menunjukkan pendapatan tahunan wang yang diderma dan pelepasan cukai Encik Yong dan isterinya pada tahun 2020. Okey, antara perkara dia tu pendapatan tahunan. Okey, Encik Yong berapa? RM RM84,660, Puan Yong RM RM53,520. Setiap daripada mereka itu menderma. Okey, Encik Yong derma RM1,500, Puan Yong derma RM800. Okey, pelepasan cukai masing-masing dekat sini ada disenaraikan dalam jadual. Soalan dia, A. Hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Yong dan isterinya dengan menggunakan taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. B. Nyatakan cara taksiran cukai yang lebih sesuai bagi Encik Yong dan isterinya. Jelaskan jawapan anda. Jadi jawapan dia kita kena kira lah. Jawapan dia agak panjang. Okey. Jadi untuk mengelakkan kira panjang tu, seeloknya kita buat dalam bentuk jadual. Okey, jadual macam ni lah. Okey. Kita kena buat ruangan untuk taksiran bersama dengan ruangan untuk taksiran secara berasingan. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, pendapatan tahunan untuk taksiran cukai bersama kita kena tambahkan kedua-duanya. Okey, Encik Yong RM84,660 tambah RM53,520. Kita akan dapat jumlah pendapatan tahunan untuk kedua-duanya. RM138,180. Okey. Jadi derma kedua-dua ni 500 tambah 800 dapat 2000. Okey. RM2,300. Okey, RM1,500 tambah RM800 jadi RM2,300. Pelepasan cukai untuk taksiran bersama kita kena tengok dekat sini sebab dia ada had limit dia. Okey, had limit dia untuk setiap pelepasan cukai. Jadi untuk individu kita kena ambil yang had dia saja RM9,000. Ibu bapa tu had limit dia RM3,000. Gaya hidup had dia RM2,500. Insurans perubatan, okey, kita ambil had dia RM3,000. Insurans nyawa kita ambil had dia RM3,000. KWSP kita ambil had dia RM4,000. Itu untuk taksiran bersama. Jadi pendapatan bercukai dia, okey, pendapatan tahunan tolak dengan derma RM2,300, tolak jumlah pelepasan cukai itu akan dapat RM11,380. Okey. Baik. Jadi untuk pendapatan bercukai RM 111,000 ni. Okey, bukan 11,000, 111,380 ni. Okey, kita kena tengok dekat banjaran pendapatan bercukai antara RM101 hingga RM250,000 ni. Jadi untuk 100,000 yang pertama tu, jadi cukai yang perlu dibayar dia RM10,900, iaitu cukai dasar dia tu. RM10,900. Jadi cukai atas baki pula, baki dia berapa? RM100,000 kita dah ambil, jadi baki dia RM11,380, darab dengan 24%. Okey, kita akan dapat RM2,731.20. Rebate cukai layak ke tidak? Tidak layak sebab pendapatan bercukai untuk taksiran bersama ni RM111,000, lebih daripada RM35,000. Jadi tiada rebate cukai. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM10,900 tambah RM2,731.20 akan dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar RM3,631.20. Baik, itu untuk cukai taksiran cukai bersama. Okey, sekarang ni untuk taksiran cukai berasingan, kita kena kira asing. Okey, Encik Yong pendapatan tahunan dia RM84,660. Puan Yong RM53,520. Masing-masing derma dia tu, Encik Yong RM1,500, Puan Yong RM800. Okey, baik, pelepasan cukai
kita senaraikan untuk Puan Yok, untuk Encik Yong, okey, individu RM9,000, ibu bapa RM3,000, gaya hidup RM1,570, insurans perubatan RM2,000, insurans nyawa RM3,000, KWSP RM4,000. Manakala Puan Yong ni individu RM9,000, okey, ibu bapa RM0, gaya hidup RM2,400, insurans perubatan RM1,800, insurans nyawa RM3,000, KWSP RM4,000. Jadi jumlahkan semua kat situ. Okey, dia punya pelepasan cukai. Jadi nak kira pendapatan bercukai setiap orang ni, Encik Yong ataupun Puan Yong ni, pendapatan tahunan tolak dengan derma, tolak dengan jumlah pelepasan cukai, akan dapat jumlah pendapatan bercukai masing-masing. Jadi pendapatan bercukai untuk Encik Yong RM60,590. Manakala Puan Yong RM32,520. Jadi untuk Encik Yong kena tengok jadual dekat sebelah ni. Banjaran pendapatan bercukai antara RM50,000 hingga RM70,000. Okey. Jadi untuk cukai dasar dia untuk RM50,000 yang pertama RM1,800. Manakala cukai atau baki berikutnya berapa? RM10,590 akan didarabkan dengan 14%. Okey. Tambah 2 ni, dapatlah dia punya cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, rebate cukai tiada untuk Cik Yong sebab pendapatan bercukai dia tu lebih daripada RM35,000. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah RM3,282.60. Manakala Puan Yong pun sama. Okay, bila kita dah kira pendapatan bercukai, dapat RM32,520. Untuk Puan Yong pula kena tengok jadual banjaran pendapatan bercukai antara RM20,000 hingga RM35,000. Okey. Untuk cukai dasar kita ambil yang RM20,000 yang pertama tu, RM150,000. Cukai atas baki berapa? RM20,000 kita dah ambil, jadi baki dia tu RM12,520, akan darab dengan 3%. Jadi cukai atas baki dia tu RM375.60. Okey. Dan ada rebate cukai, maksudnya Puan Yong ni layak untuk dapat rebate cukai sebab pendapatan bercukai dia RM32,520 ni kurang daripada RM35,000. Jadi dia layak dapat rebate cukai RM400. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Yong adalah RM150 tambah RM375.60 tolak RM400. Jadi dapat RM125.60 cukai perlu dibayar oleh Puan Yong. Jika kita tambah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Yong dan Puan Yong secara taksiran berasingan, jumlah dia baru dapat RM3,408.20, lebih rendah daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar dengan taksiran cukai bersama. Jadi yang mana lebih baik, yang mana lebih jimat? Okey. Jadi untuk menjawab soalan B ni, nyatakan cara taksiran cukai lebih sesuai bagi Encik Yong dan isterinya. Jelaskan jawapan anda. Jadi jawapannya berdasarkan pengiraan DA, cara taksiran cukai lebih sesuai bagi Encik Yong dan isterinya ialah cukai taksiran berasingan kerana jumlah cukai yang perlu dibayar adalah lebih rendah berbanding jumlah cukai yang perlu dibayar menggunakan cukai taksiran bersama. Okey, selesai. Jadi dengan selesainya soalan di muka surat 56 ni, tamatlah video part 1 untuk pentaksiran bilik darjah untuk bab yang keempat ni, matematik pengguna percukaian di bawah subjek matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, semoga bermanfaat. Kata para pelajar, para guru dan siapa saja yang menonton video ini dapat tahu, dapat faham, dapat mahir dan dapat mengira, menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Okey, baik. Itu saja daripada saya.
Okey, Cikgu Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berjumpa lagi untuk video part 2.